Berarti pemasnya untuk akan bawakan kepada anda program cerita kami Activate waktu ini. Kita nak bincangkan tentang satu topik berkaitan IKM Bintulu manfaatkan teknologi pertanian moden. Jadi telah pun bersedia bersama-sama kita ketika ini menerusi Zoom ya. Kita ada Encik Michael Anak Jangi yang merupakan pensyarah diploma teknologi kejuruteraan petroleum, dan kita ada Cik Nur Hadirah binti Habas yang merupakan pelajar diploma teknologi kejuruteraan petroleum IKM Bintulu. Assalamualaikum. Hello, hi. Halo. Hai. Ya, okey, selamat petang. Baiklah, sebagai permulaan, elok juga kalau kita mulakan dengan Encik Michael lah. Bila kita nyatakan IKM Bintulu manfaatkan teknologi pertanian moden, apa yang boleh diceritakan tentang topik kita hari ini? Okey, jadi terima kasih kepada DJ bernama Radio Majlis Amanah Rakyat dan IKM Bintulu kerana telah memberi peluang kepada pihak kami, saya dan minti saya Nur Hadirah, untuk berkongsi maklumat. Jadi salam sejahtera kepada semua pendengar, tak kira di mana anda berada. Dan untuk makluman, kami akan berkongsikan berkaitan dengan IKM Bintulu, manfaatkan teknologi pertanian moden. Jadi dalam perbincangan topik ini kami ada menyampaikan 5 perkara, iaitu merangkumi yang pertama aplikasi nilai keusahawanan, kedua adalah pendapatan sampingan pelajar, ketiga masa lapang dimanfaatkan, keempat mengeratkan hubungan pelajar dan pensyarah, kelima meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama pelajar bersama pihak berkepentingan seperti agensi, pelanggan, pembekal dan juga penasihat. Okey, saya nak tanya jugalah Encik Michael, apakah peranan dan juga penglibatan Encik Michael sebagai seorang pensyarah dan masa yang sama sebagai seorang mentor ataupun penasihat akademik kepada pelajar? Okey, jadi seperti sedia maklum, IKM Bintulu merupakan salah satu institut pendidikan MARA, IPMA, digelar sebagai IPMA, yang beroperasi bagi kluster minyak dan gas. Sebab IKM ni ditubuhkan mengikut kluster. Contoh IKM Kuching ada kluster berbeza. Di IKM Bintulu kita fokus kepada kluster minyak dan gas. Jadi bagi pelajar yang nak melanjutkan pelajaran berkaitan dengan oil and gas, jadi mereka akan pergi ke IKM Bintulu. Bagi tujuannya adalah bagi melahirkan graduat IKM Bintulu yang holistik, iaitu mampu bekerja dalam tekanan, berkemahiran tinggi dalam bidang teknikal dan multitasking. Dan suka untuk saya kongsikan juga bahawa peranan saya waktu kelas adalah sebagai seorang pensyarah, mengajar dalam bidang teknologi kejuruteraan petroleum, iaitu plant operations. Manakala luar waktu kelas iaitu lebih kepada sebagai penasihat akademik ataupun mentor, iaitu peranan berlainan, di mana saya akan menyelia pelajar di bawah saya, iaitu menti, digelar sebagai menti, dengan membimbing dan memberikan pendedahan kepada mereka berkaitan dengan aktiviti-aktiviti berlandaskan nilai teras kemahiran insaniah, iaitu termasuk kerohanian, yang kedua inovasi dan kreativiti, ketiga keusahawanan, keempat seni dan kebudayaan, pembangunan akademik, khidmat masyarakat dan sukan rekreasi. Okey, itu antara peranan yang dimainkan oleh Encik Michael sendiri dalam kelas, luar kelas ya. Ada macam-macam sebenarnya. Betul. Ini semua adalah untuk memupuk semangat para pelajar itu ya. Dan sekarang ini kita bersama-sama dengan Encik Nur Hadirah. Okey, biasanya dari segi aktiviti, apakah aktiviti yang dikendalikan kalau di kampus pada waktu petang selepas kelas ataupun pada hujung minggu? Okey, kebiasaannya di kampus pada waktu petang kami akan biasanya pelajar akan bersenam, jogging, main bola sepak, futsal, cycling, sepak takraw, badminton dan lain-lain. Okey, bagi luar biasa pula. Ada luar biasa yang luar biasa tu. Luar biasa. Okey. IKM dulu menawarkan peluang pelajar untuk minat kepada aktiviti pertanian moden untuk memenuhi masa lapang di hujung minggu kampus, memanfaatkan kitaran kehidupan seharian. Okey, set sistem fatigasi yang sedia ada di IKM dulu adalah bersaiz sederhana, iaitu 100 polybag dengan kos kira-kira RM5,000 Malaysia, yang ditaja oleh Jabatan Pertanian Bintulu. Kamilah yang menanam, memasang, menuai, menyelenggara dan memasarkan produk kepada pelanggan kalangan rakan-rakan asrama dan kios. Okey, sangat menarik, itu memang luar biasa. Cik Michael, macam mana boleh rangka aktiviti yang luar biasa ini ataupun ya aktiviti dalam kelas, luar kelas, atau apa saja yang berkaitan dengan IKM Bintulu? Ya.
Okey, saya membuat tambahan ke atas apa yang cuba pelajar saya sampaikan tadi. Ya. Tambahan dia, kita menyediakan platform ini luar kelas dan waktu kelas, dan bagi kita ia adalah amat luar biasa. Jika kita sebagai pelajar biasanya belajar pada waktu siang, lepas tu biasa aktiviti waktu petang mostly kebanyakan berkaitan dengan sukan, jogging, main badminton, sepak takraw, futsal dan sebagainya. Tetapi apa yang cuba kita nak dedahkan kepada pelajar adalah lebih daripada itu, di mana kita menyediakan satu platform di mana para pelajar belajar berkaitan dengan pertanian moden ni dengan menggunakan sistem yang telah kita sediakan. Okay, kenapa kita sediakan perangkaan ni adalah agar mereka, contohnya jika mereka keluar selepas waktu kelas tu, kita mengajar mereka untuk menguruskan ladang seolah-olah itu milik mereka. Okay. Dan ini merupakan satu platform aktiviti di luar kelas lah. Sebelum ni benda tu tak ada, tapi kita wujudkan untuk manfaat para pelajar. Tambahan, ianya dapat mengurangkan peratusan pengangguran. Contoh, pelajar dia graduate, lepas tu mesti jika kita graduate, kadang-kadang kita menunggu masa untuk mencari tempat kerja tetap, betul? Jadi bagi mengisi masa lapang ni tadi, mereka boleh mengusahakan pertanian moden ni di kawasan lapang, di kawasan rumah, sementara menunggu pekerjaan yang tetap. Tambahan lagi DJ, kerajaan turut menggalakkan golongan belia untuk menceburi bidang pertanian moden seperti yang dinyatakan dalam berita harian pada tahun 2021. Pertanian iaitu menyatakan pertanian moden tarik minat generasi muda. Sebelum ni mungkin generasi muda dia secara konvensional method, jadi mereka mungkin kurang gemar. Tapi dengan adanya pertanian moden ni, sehinggakan pelajar kita berminat. Bukan setakat tu, mereka macam nak melaksanakan kebun pertanian moden ni di kampung mereka sendiri. Ya, okey. Sekarang ni anak muda juga mula berminat untuk menjalankan atau mengusahakan apa saja pertanian moden ya. Kalau dahulu kalanya mungkinlah kita hanya melihat ini hanya untuk mak ayah kita, orang-orang tua saja. Kita tak nak ni berkebun dan sebagainya kotor, tapi sekarang ni pakai smartphone boleh jadi seorang pekebun moden macam tu. Cuma ni di sini Encik Michael, mesti ramai juga yang tertanya. Saya pun tertanya juga, terfikir-fikir juga ni. Belajar oil and gas, minyak dan gas, tapi kenapa buat aktiviti pertanian? Okey, terima kasih DJ. Ni memang soalan yang bukan setakat DJ bertanya, malah memang puluhan ribu orang bertanya kan. Mungkin ada keraguan dengan sistem yang kita sedia ada. Okey. Jadi sistem ni kita boleh gelar sebagai a support system. Okay, support system. Apa yang kita masukkan dengan support system ni adalah, contoh, jika semua pelajar kita semua belajar benda yang sama, akademik, tetapi tiada aktiviti sampingan, jadi pelajar tu bukan luar biasa, itu hanya biasa-biasa. Okay. Tetapi jika dia ada pelibatan di luar kelas dengan aktiviti macam ni yang kita rangkakan ni, selain daripada sukan, ia boleh digelarkan sebagai pelajar luar biasa ataupun bukan kaleng-kaleng. Ya, bukan kaleng bukan kaleng-kaleng. Okey. Sebab kenapa? Sebelum ini saya pernah dengar daripada industri sendiri, iaitu jika bidang oil and gas ni, mereka bekerja 2 minggu di offshore, di laut. Lepas tu 2 minggu lagi mereka akan berehat di rumah, pergi ke darat. Jadi dalam tempoh cuti tersebut, apa yang mereka buat? Itu persoalan dia. Yang kedua, ada juga orang bekerja ke laut 3 bulan, lepas tu cuti sebulan di darat. Adakah DJ radio ada biasa dengan orang bercuti, bekerja 3 bulan, bercuti sebulan, bekerja 2 minggu, bercuti 2 minggu? Pernah tak dengar jenis pekerjaan macam ni sebelum ni? Tak sangatlah. Tapi memang ada, tapi ada lah kan? Ya, memang ada. Jadi apabila kita berfikir ke arah tu, jadi kita mendidik pelajar untuk jangan fikir ke arah satu benda. Jika kita tengok satu benda, kita akan straight kepada satu benda. Jadi dalam ruang cuti tu tadi, kita tak buat apa-apa. Jadi apa yang kita nak mendidik pelajar ni tadi adalah kita sediakan 2 platform. Satu, apabila dia belajar aktiviti sampingan hujung minggu,
apa perlu kita buat? Takkan kita nak tidur di atas katil kan, ataupun tak ada tak ada aktiviti. So kita wujudkan aktiviti, iaitu instead kita boleh buat satu benda, sebenarnya ada banyak lagi benda yang kita boleh buat. Okay, dua dalam satu. So kita dapat wujudkan pelajar ni multitasking. Okay, seterusnya DJ, saya punya point adalah berkaitan dengan aktiviti luar kelas ni. Memang betul pertanian, tapi pertanian moden. Lepas tu bidang yang kita belajar adalah minyak dan gas. Mereka ni bukan setakat belajar ataupun membuat aktiviti luar kelas pertanian, bukan setakat itu. Malah apa-apa yang melibatkan reka bentuk, design, lepas tu membuat design sistem, sama ada struktur ataupun operasi, mereka diminta untuk membuat lukisan kejuruteraan, lukisan 2D, lukisan 3D menggunakan software berdasarkan bidang kejuruteraan seperti AutoCAD. Saya yakin mana-mana bidang engineering memang familiar dengan software ini, like AutoCAD, lepas tu SketchUp. Itulah platform yang kita didik kepada pelajar ni. Kita bukan setakat bercucuk tanam, tidak, tapi kita apply bidang-bidang teknikal ke dalam sistem pelajar tersebut. Lepas tu kerja-kerja pemasangan, jadi kerja-kerja pemasangan ni bukan setakat kita menjangkau, tidak, tetapi mereka ada tools, ada equipment yang perlu dibuat. Contoh, jika kita nak buat greenhouse, kita nak buat rumah hijau, mesti perlukan kerja-kerja kimpalan. Jadi sebab kita ada pelajar yang membuat belajar berkaitan dengan bidang kimpalan, maka mereka akan membuat struktur tersebut. Tambahan, ada juga kita menawarkan program berkaitan dengan elektrikal. Jadi pelajar-pelajar elektrikal ni tadi, dia akan membuat penyambungan elektrik. Jadi benda ni adalah amat berhubung kait. Tetapi ia bergantung kepada seseorang melihat macam posisi, contoh expectation ataupun satu pandangan. Jika kita tengok di depan, contohlah puan, jika kita tengok tangan saya ni kan, ada orang tengok di depan ni lain kan, bahagian atas orang akan tengok lain. Jadi itulah pemandangan setiap orang berbeza. Jadi kita telah jelaskan bahawa benda ni adalah berhubung kait. Tambahan lagi DJ, banyak poin saya sebenarnya, sebab bagi mengelakkan daripada persepsi yang tidak yang tanggapan yang kurang salah lah, kurang betul, tepat dan sebagainya. Yang salah, kurang tepat. Kita faham sebab bila kami sebab apa tahu Cik Michael, sebab bila kita tahu bidang oil and gas bila adanya pertanian, dua bidang yang sangat berbeza. Mereka tidak melihat ada saling kaitan di situ. Betul. Sebenarnya ada hubung kait di mana macam bidang operasi logik ataupun plant operations, kita membuat reka ataupun design macam mana sistem tu beroperasi. Dan kita juga dapat membuat sistem tu beroperasi secara automatik. Kita nak dia beroperasi jam berapa, kita dapat set. Kita nak air dia tinggi berapa penuh, pump to stop pun kita dapat buat. Di mana iaitu melibatkan instrumentasi lah. Baik. Untuk tahun ini apa antara aktiviti yang telah dijayakan oleh pelajar? Untuk tahun sejak COVID-19, iaitu tahun yang amat mencabar, walau bagaimanapun kita cuba memanfaatkan apa yang ada. Di mana sebelum ini kita telah mengusahakan banyak benda, iaitu merangkumi sistem fertigasi kita buat bersama pelajar, dan kita mohon tajaan daripada Jabatan Pertanian. Mereka yakin dengan sistem yang kita dah buat, maka diorang salurkan input pertanian untuk kita laksanakan. Jadi kedua adalah membuat sistem hidroponik, di mana para pelajar ni tadi diajar macam mana membuat sistem dan juga memasarkan produk. Dan bukan setakat itu, pelajar kita mereka hasil tuaian tu bukan setakat dijualkan di dalam kampus habis, malahan turut mendapat sambutan daripada luar kampus. Kita dealing, kita mengajar pelajar untuk dealing, communicate, buat networking dengan pengusaha luar untuk membekalkan, untuk menyalurkan hasil tuaian kita. Sebab bukan apa orang yakin dengan produk kita, produk kita segar.
bebas racun kimia. Sebab jika di luar mungkin mereka memerlukan spray untuk racun daripada serangga kan, tapi kita tak buat benda tu. Sebab kita nak produce produk yang sihat. Selain itu juga pada semester yang baru ni tadi, kita juga memperkembangkan bisnes. Kat sini kita mendidik para pelajar dari segi keusahawanan. Sebab MARA memang dia mementingkan salah satu sektor adalah keusahawanan. Jadi kita menerapkan nilai itu. Di mana kita menggalakkan pelajar kita untuk para pelajar ni membuat BBQ kepak ayam. Hasil jualan tu. Yes. Ya, malahan jika pelajar tu cukup umur, kita minta dia, kamu mesti daftar syarikat. Agar dia keluar nanti dia dah ada syarikat. Beri galakan kepada mereka. Yes, kita memberi galakan kepada mereka. This is so-called sebagai support system. Malahan pengarah kita, top management sentiasa support aktiviti pelajar ni. Jika tidak mendapatkan sambutan, tidak ada support, adalah malang lah. Para pelajar kita tidak ada keyakinan. Ini kita push, maka pelajar ni tadi dia pun mempunyai keyakinan yang tinggi untuk mengusahakan perkara tersebut. Okey, mendengar apa yang dikongsikan oleh Encik Michael. Kita tahu Encik Michael begitu bersemangat ya untuk menjayakan pertanian moden khususnya di IKM Bintulu. Apa yang menjadi inspirasi pada awalnya Encik Michael? Okey, jadi inspirasi, thank you. Bagus soalan ni. Okey. Apa yang cuba diketengahkan oleh kami adalah bukan setakat dengan pertanian semata-mata kaedah konvensional, tetapi kita mengusahakan dengan mengambil kira elemen integrasi teknologi dan kejuruteraan dalam pertanian. Sebab macam di IKM dulu, bidang kita adalah teknologi kejuruteraan. Macam operasi logik, instrumentasi, lepas tu electrical, pemasangan kimpalan, iaitu fabrikasi pepaipan dan juga fabrikasi struktur. Jadi kita terapkan bidang-bidang ini tadi dalam satu sistem dalam membangunkan sistem pertanian moden ni. Sebelum ni memang kita dengar pertanian, tapi sekarang ni even kerajaan pun menyarankan kita dalam membuat pertanian moden. Okey. Jadi kita contohlah DJ, kita telah mengusahakan, even saya sendiri telah mengusahakan benda ni adalah secara kecil-kecilan dan juga big scale. Tetapi disebabkan tidak kesampaian jika big scale sebab kekurangan pengalaman, risiko dan juga modal tidak mencukupi. Jadi bagi mengelakkan benda ni berlaku kepada generasi yang baru seperti pelajar saya, kita mendidik dia. Saya dah ada ilmu, bukan 100%, maybe 30%. Jadi saya nak pelajar saya ni teruskan ilmu yang saya ada. Jadi dia akan bermula daripada 30% dan dia dah tak akan bermula daripada 0%. Jadi dia teruskan, maybe dia teruskan nanti sampai 50%. Jadi next generation tu akan continue the business. Dia akan berterusan. Jadi sudah pasti yang akan datang lagi cemerlang daripada kita yang telah mulakan. Baik, Cik Hadirah, sebagai seorang pelajar ni, apa antara jenis pertanian moden yang telah pun diusahakan setakat ini? Hadirah, dengar tak suara saya? Hadirah ataupun Encik Michael boleh bantu juga di situ. Mungkin Hadirah tak berjelas ke? Hadirah dengar ya? Pendapat saya segini baik. Dengar. Okey, teruskan. Soalan please. Jenis pertanian moden yang telah pun diusahakan. Jenis pertanian moden sepertinya sertigasi yang dikatakan oleh Sir Michael tadi. Bagi pendapat saya, ini adalah amat baik dan teruskan, terutamanya golongan B40 boleh nampung kos sara hidup di dalam kampus dengan hasil jualan tersebut sebagai pendapatan sampingan pelajar. Seterusnya, ahli keluarga saya juga adalah merupakan pengusaha pembekal produk pertanian dan ada sebidang berhampiran dengan kawasan Sebau. Kaedah ni pertanian digunakan oleh konvensional. Bertuahnya saya mempelajari perkara yang baru bersama mentor, maka saya berhasrat untuk meneruskan pengalaman saya dan buat sistem pertanian moden di ladang keluarga saya. Okey, cumanya di sini Hadirah, saya nak tahu dari segi apa agaknya cabaran yang dihadapi oleh Hadirah dan juga rakan-rakan lain dalam nak mengusahakan projek pertanian moden dan keusahawanan ni. Apa yang dihadapi, cabarannya?
Cabarannya adalah kita rasa ada ingin buat perniagaan, kekurangan modal, pengalaman, bimbingan dan sokongan, kemahiran, kesedaran daripada kalangan pelajar. Contohnya sekarang kenaikan harga barang, terutamanya baja ayam, baja pungkus ayam tu, kita orang selalu beli daripada 170 dan kenaikan harga barang sekarang, baja tu sekarang adalah 240. So kenaikan harga barang dia bukan 10%, dia sebanyak 37% ya sekarang. Keberadaan teknologi kita sekarang input pertanian perlu terhad, terpaksa order daripada Semenanjung, melibatkan kos penghantaran juga, membeli daripada Shopee ya. Namun demikian setelah melalui proses mendapat bimbingan daripada program Mentor-Menti, ianya meyakinkan kami untuk menggorak langkah, tambah lagi ada sokongan daripada ahli keluarga lah. Ya, pasti berjaya, pasti boleh. Okey, kita tak banyak masa ni, hanya tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi, Encik Michael. Apakah perancangan akan datang dalam memperkembangkan lagi projek ini dan kongsikan sedikitlah berkaitan dengan impak positif pada organisasi dan apa yang istimewanya IKM Bintulu ini sendiri? Secara ringkas saja. Ya. Okey, apa ni? Sebelum tu DJ ada berkaitan dengan inspirasi. Sebelum saya menjawab soalan ni, ada berkaitan dengan inspirasi tadi. Okey, salah satunya inspirasi tadi adalah disebabkan IKM Bintulu mengalami masalah. Contoh tanah kita adalah ada berbatu macam gurun lah. Jadi kita tanam tanaman pun tak tumbuh-tumbuh. Jadi kita kena kreatif dan dengan melalui inovasi dalam pertanian moden ni tadi, kita gunakan sistem moden untuk membuat tanaman. So that's why kita dapat menghasilkan tanaman yang galak dan subur. Contoh tanah yang berbatu, jika kita tanam rumput pun rumput tak tumbuh. Contoh. Jadi macam mana kita nak hidup tumbuhkan rumput ni? Jadi kita menggunakan cara pertanian moden tadi, itu inspirasi tadi. Okey, bagi perancangan masa akan datang, jadi suka untuk kita kongsikan jugalah untuk perancangan jangka masa panjang. Sistem ini turut disasarkan dilengkapi dengan elemen instrumentasi, bagi memastikan sistem beroperasi secara automatik dan berurusan serta memanfaatkan teknologi yang sedia ada. Kerja-kerja ini akan dibantu oleh para pelajar usahawan, program Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum dalam instrumentasi dan kawalan logi, iaitu merangkumi pengagihan syarikat. Lepas tu kita akan berinteraksi dengan agensi luar to deal the market untuk membekal dan juga ialah agar produk kita ada sambutan daripada pihak luar. Lepas tu IoT, ini yang penting, Internet of Things, sebab kita boleh membuat integrasi sistem kita dengan lebih moden lagi, di mana even pakai telefon kita pun boleh kontrol. Sekarang ni dah banyak dah teknologi. Lepas tu packaging produk sebelum ni kita jual cili menggunakan plastik, maybe kita boleh buat syarikat pelajar tu dia letakkan stiker pada produk tersebut. Lepas tu last kali adalah kawasan projek dijadikan sebagai tempat pelancongan dan penggambaran. Jadi pakai macam jika kita pergi ke Maps kan, Maps Sedang di Selangor, jika ada event dah menjadi tarikan tempat orang bergambar, sebab orang suka dengan teknologi semasa dan juga tumbuhan yang galak. Okey, baik. Itu perancangan pada masa ini. Baiklah, kita harapkan semoga terus maju jaya, kan dapat melahirkan lebih lagi ramai lagi graduan yang hebat-hebat dengan skill-skill kemahiran dan sebagainya. Apapun, terima kasih Encik Michael Anak Jangi, Pensyarah Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum Plant Operation, dan Cik Nur Hadira binti Habas, pelajar Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum IKM Bintulu. Terima kasih. Ada masa di ruang, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Michael. Halo. Okey. Baik, itu dia, kita baru saja bersama-sama dua orang tetamu. Apapun bagi yang berminat untuk lanjutkan pelajaran dalam bidang teknikal, iaitu TVET MARA, KKTM, MJII, IKM, anda boleh layari saja laman web www.tvetmara.edu.my atau boleh hubungi ataupun dapatkan maklumat melalui platform media sosial dengan kata kuncinya TVET MARA. Okey, TVET MARA. Okey, itu dia untuk program waktu ini, cerita kami Activat. Program itu tadi dibawakan oleh UNIMAI, Universiti Malaysia of Computer Science and Engineering, membina warga digital yang berpotensi tinggi demi memacu revolusi industri 4.0. UNIMAI,
Universiti Digital Premier di Cyberjaya.